Hello guys, welcome back. Yang pertama sekali diharapkan korang semua sihat dan pastikan kita semua mematuhi peraturan ataupun perintah kerajaan stay at home. Dan diharapkan kita bersama-sama dapat memotong penularan wabak COVID-19 ni, insya-Allah. Dan antara perkara yang berkaitan yang kita nak share untuk hari ini ialah statement daripada beberapa artis, especially daripada Black Hanifah mengenai kebajikan golongan-golongan seni, yang mana Black Hanifah mengharapkan supaya pihak kerajaan tidak meminggirkan golongan seni kerana mereka adalah antara golongan-golongan yang memerlukan bantuan daripada kerajaan pada waktu ini, kerana sekiranya tak ada show, sekiranya tak ada projek, maka diorang pun tak ada income, sama seperti mereka-mereka yang bekerja freelance. Dan of course, statement daripada Black Hanifah ni mendatangkan banyak statement-statement yang berlainan daripada netizen. Ada yang menyokong, ada yang mengecam, of course, dengan mengatakan bahawa golongan artis ni adalah golongan yang kaya, boleh pergi melancong, boleh beli motor besar, boleh beli kereta besar, boleh spend duit merata-rata. Jadinya dekat sini aku nak share dengan korang pengalaman aku sebagai orang yang bekerja di belakang tabir, dan juga kisah-kisah sekeliling aku yang mana ada beberapa rakan-rakan aku, sahabat aku pun memang orang seni ataupun selebriti. Kita cakap pasal selebriti, kita letak tepi dulu pasal penggiat seni yang lain. Sebagai contoh, sesiapa saja yang bekerja di balik tabir, kita bercakap tentang selebriti kerana ini yang isu panas sekarang ni. Okey, yang pertama sekali kita tengok secara overview. Kenapa netizen mengatakan bahawa golongan selebriti ni adalah golongan yang kaya? Disebabkan oleh yang pertama sekali, kita selalu menonton filem Hollywood ataupun kita selalu mengikuti perkembangan pelakon-pelakon Hollywood. Kalau macam kita tengok, walaupun diorang tak berlakon berpuluh tahun, bertahun-tahun lamanya pun, mereka masih boleh mengekalkan gaya hidup mereka yang mewah. Kenapa? Disebabkan oleh mereka ada royalty. Dekat Malaysia ni tak ada. Golongan-golongan selebriti yang mencari makan dekat Malaysia ni sebenarnya hanya bergantung kepada satu show. Yang kedua, program TV. Dan yang ketiga, appearance. Dan yang keempat, projek-projek filem, drama dan sebagainya. Jadinya kita break. Ada 3 golongan selebriti dekat Malaysia ni. Yang pertama sekali, golongan yang paling banyak ialah golongan yang sebenarnya tak berduit. Okey, kita nampak memang mewah. Sebagai contoh, aku boleh katakan Izu Islam. Walaupun namanya terkenal, tapi kalau kita tengok, tak banyak appearance Izu Islam dekat dalam TV ataupun filem, especially these 2-3 years. Dan macam mana Izu Islam boleh meneruskan kerjayanya sebagai orang seni? Of course, disebabkan oleh product placement, product review dan juga produk-produk yang dihasilkan sendiri oleh Izu Islam dan isterinya. Okey, dan seterusnya golongan-golongan yang dalam golongan besar ni sebenarnya kebanyakannya ialah daripada golongan, aku boleh katakan, yang mana menyertai program-program reality show. Sebagai contoh, kumpulan-kumpulan Raja Lawak yang betul-betul berjaya daripada program ni hanyalah segelintir saja, dan yang selebihnya mereka hanya bergantung kepada majlis-majlis yang memerlukan mereka untuk menjadi pengacara, menyanyi, berlawak dan sebagainya. Okey, yang seterusnya ialah golongan yang kedua, iaitu golongan selebriti yang sebenarnya ada-ada je. Biasa-biasa je. Yang mana bila berlaku pandemic outbreak macam sekarang ni, tak ada projek, tak ada job, mereka masih boleh survive dengan duit simpanan mereka, tapi tidaklah terlalu mewah sehingga mereka tak perlu untuk bekerja bertahun-tahun. Okey, sebagai contoh, aku boleh katakan sahabat baik aku, Nazrif Nazri sebagai contohnya lah kan. Perkara ni di-share sendiri oleh Nazrif. Pada siapa yang tak tahu, Nazrif sekarang ni lebih aktif sebagai perunding kewangan berbanding dengan lakonan. Lakonan pada waktu ini hanyalah sebagai part time, dan juga untuk make sure yang nama Nazrif Nazri masih lagi relevan. Ada beberapa pelakon yang lain sebenarnya, walaupun income mereka setiap bulan melebihi income seorang manager sebagai contoh, tapi diorang sebenarnya perlu invest dekat pakaian, okay, dekat transportation, dekat anything that makes them look relevant as a celebrity. Jadi walaupun income mereka banyak, tapi selepas ditolak sebenarnya hanya cukup-cukup makan saja. So golongan yang ketiga yang paling sikit dan yang paling famous ialah mereka-mereka yang sebenarnya memang dah pun kaya. Sama ada mereka kaya dari segi kerjaya seni mereka, ataupun kebanyakan mereka, sebahagian besar daripada income mereka sebenarnya datang daripada bisnes mereka sendiri. Kita ambil contoh Rezeta Cik Wan. Walaupun diorang tak banyak keluar dalam kaca TV ataupun filem, tapi mereka mampu survive ataupun mampu untuk menjalani kehidupan mewah mereka kerana bisnes, dan juga ada antara mereka yang mendapat sponsorship ataupun menjadi duta. Inilah golongan yang sangat sedikit
tapi sangat terkenal, dan sebenarnya mereka ni lah yang meletakkan benchmark bahawa artis di Malaysia sangat kaya, tapi sebenarnya tidak. Dan dalam golongan kecil ni juga ada antara mereka yang mereka pun sebenarnya tak ada bisnes, okey, tak kaya, tapi macam mana diorang boleh menjalani kehidupan yang mewah? Itu kerana mak bapak diorang kaya, ataupun isteri ataupun suami mereka kaya. Jadi kejayaan seni dekat Malaysia ni sebenarnya bukanlah boleh menjanjikan 100% yang siapa saja yang menjadi artis ataupun bergelar selebriti boleh berjaya dan juga boleh jadi kaya. Kalau ikutkan sebenarnya Black menyuarakan pendapatnya mengenai kawan-kawan dia yang berada di sekeliling. Kalau macam kita nampak sekarang ni, kebanyakan yang berada di sekeliling Black Hanifah ni ialah yang pertama sekali daripada mereka-mereka yang keluar daripada program reality, sebagai contoh Mentor, sebagai contoh Akademi Fantasia ataupun Raja Lawak dan Maharaja Lawak. Apa-apa pun semua orang terkesan dengan peristiwa besar yang melanda negara pada saat ini. Pada pendapat aku, yes, sebenarnya penggiat seni adalah antara mereka yang kita patut pandang untuk diberi bantuan sebenarnya. Boleh dikatakan 95% daripada penggiat seni, termasuk mereka yang bekerja di belakang tabir, tidaklah kaya sebenarnya. Dan apa-apa pun diharapkan kita semua sentiasa sihat, sentiasa selamat, dan insya-Allah kita bukanlah antara golongan yang sentiasa mengharapkan bantuan, insya-Allah. So, thank you very much for watching and have a nice day. Bye-bye.